Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Hari Integriti Pustaka Negeri Sarawak. Secara maya untuk pertama kalinya kita adakan, dan saya mengalu-alukan kehadiran Dr. Hajah Rashidah Haji Bul Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak ke sesi ini, dan juga kehadiran Tuan Adiman Ajim, Ketua Pejabat SKMM Wilayah Sarawak, dan Tuan Zulkhairi Zaidil, Pegawai Ya, terima Siasatan kasih. dari Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak ke Hari Integriti Pustaka Negeri Sarawak dan dengan tema Integriti dalam Dunia Digital. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Rashidah Haji Bul Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak untuk ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Mazli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Tahniah kepada Jabatan Kuasa Hari Integriti Sarawak. Walaupun dalam keadaan kita sekarang kita dapat menunaikan Hari Integriti kita. Ya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada saudara Adiman Ajim, pengarah SKMM Wilayah Sarawak, banyak bekerjasama dengan pustaka in a lot of our digital initiatives semenjak awal tahun 2000 lagi ya. Dan juga kepada Encik Zulkhairi Zaidil, Pegawai Siasatan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Jabatan Ketua Menteri. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi bersama kami. Kita menjemput orang yang bukan calang-calang untuk memberi kata orang mengupas tema kita hari ini, iaitu integriti dalam dunia digital. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, setiap tahun organisasi-organisasi adalah digalakkan untuk mengadakan Hari Integriti, dan hari ini ada Hari Integriti tahunan pustaka bertujuan ya untuk memberi pendedahan dan kesedaran berkaitan integriti dalam perkhidmatan awam. We are really ingraining the integrity culture in the organisation untuk mengukuhkan pembudayaan dan pelaksanaan integriti dalam menjalankan tugas sebagai pejabat awam, especially as service provider macam kita di Pustaka Negeri ya. Dan juga sebagai sokongan kita sebagai penjawat awam kepada inisiatif kerajaan untuk menerapkan internalization budaya integriti dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia sehari ini begitu kata orang berarus digital, dan integriti dalam dunia digital ini kita pilih untuk tema kita pada kali ini sebab di pustaka dan sekarang terutama sekali waktu PKP ini kita banyak menggunakan teknologi digital, dan kami telah rancak menjalankan program-program kami, menjalankan tugas kami dari mana sahaja kami berada. We have been practicing this before this as well. We have been online 24/7 basically. Dan terutama sekali sekarang ni kita amat dicabar dengan keadaan kita dengan pandemik COVID-19 ini. Semenjak fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan hingga sekarang, kami lah banyak menjalankan, as I said just now, offering our services online. Now, integriti menjadi persoalan apabila pergantungan kepada teknologi digital begitu kata orang 100%, ya. Adakah digital teknologi atau teknologi digital ini membantu kita dalam memperkukuhkan integriti kita sebagai penjabat awam atau sebaliknya? Now, integriti adalah, tuan-tuan dan puan-puan sedia tahu, integriti kita diajar daripada kita kecil lagi, daripada ibu bapa kita, ya. What is yours you should not take, for example, always say thank you, dan selalunya bertanya sama ada kita boleh ambil barang tu atau tidak. So integrity sebenarnya comes from home, bukan di tempat kerja lagi. Tapi di tempat kerja
banyak cabaran-cabaran luar, and we have to bukan nak kata mengajar, but to remind and to memperkukuhkan lagi the integrity of our penjawat awam semuanya. Sebagai akhir kata saya, ucapan aluan saya nak petik beberapa quotation yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita bersama pada pagi ini. I think all of you have heard this. Integrity is not something you show others. It is how you behave behind their back. We are always being inculcated in our working culture in Pustaka, especially tempat kita tu sebuah tempat yang open to the public. If we see sampah misalnya di dataran, adakah kami menunggu orang lain untuk atau our housekeepers untuk mengalih sampah tersebut, atau do we have that integrity to pick it up untuk orang lain, untuk kesenangan orang lain? Okay. And Michelle Obama says that we learned about honesty and integrity, that the truth matters, that you don't take shortcuts or play by your own set of rules, and success doesn't count unless you earn it fair and square. Okay, I just want to show another one. Integrity is choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. And lastly, sebagai sebuah organisasi yang memberi perkhidmatan kepada orang-orang awam, to give real service, you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity. That is by Douglas Adams. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Selalunya kalau kita buat Hari Integriti ni hanya di pustaka sahaja, but now dengan teknologi digital kita dapat memperluaskan capaian perayaan dan sambutan Hari Integriti Pustaka. So we hope that everybody will enjoy the talks yang akan dikupas oleh dua orang pakar integriti kita, seorang pakar digital dan seorang lagi pakar integriti, and we want to see the marry of these two. So saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, and hope you have a good day ahead of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazli, over to you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Rashidah di atas an inspiring speech to all of us to ambil iktibar dan sebagainya untuk difahami dan dihayati. So seterusnya saya hendak membaca sedikit tentang latar belakang Hari Integriti Pustaka yang kita adakan. Hari Integriti Pustaka merupakan acara tahunan yang kita adakan dengan niat untuk memberi pendedahan berkaitan integriti khusus kepada staf Pustaka Negeri Sarawak dan juga kepada penjawat awam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka apabila kita mengadakan Hari Integriti ini dalam suasana baru, iaitu melalui digital. So jadi tema forum kita seperti mana dimaklumkan oleh Dr. Rashidah di dalam ucapan beliau tadi, tema integriti dalam dunia digital ini kita pilih berdasarkan keadaan semasa. Apabila kita melihat dalam semasa Perintah Kawalan Pergerakan, banyak transaksi dalam talian telah dilakukan. So jadi topik-topik yang kita hendak kupaskan menjurus kepada pengurusan mesyuarat secara maya. Macam mana keadaan tersebut dan pelaksanaan bekerja dari rumah. Integriti di peringkat itu pula. Dan transaksi pembelian dan pembayaran secara dalam talian. Kita lihat macam mana integriti boleh sama ada terjejas atau dipertingkatkan ketika kita melaksanakan norma baru dalam kerja. Dan objektif kita mengadakan Hari Integriti adalah untuk mendapatkan pandangan pakar berhubung isu integriti semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan dan untuk memberi pendedahan dan kesedaran berkaitan integriti dalam perkhidmatan awam dan juga untuk mengukuhkan pembudayaan dan pelaksanaan integriti dalam menjalankan tugas kita seharian
di dalam pejabat dan di luar pejabat. Dan seterusnya, saya hendak memperkenalkan ahli forum kita pada pagi ini. Ahli forum kita yang pertama, Tuan Zulkhairi bin Zaidil. Boleh nampak saya punya sharing screen? Boleh. Okey. Color hitam menambahkan integriti. Ya. Tuan Zulkhairi bin Zaidil adalah Chief Integrity Officer di Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak dan merupakan Certified Integrity Officer Sarawak, dan pengalaman beliau amat banyak daripada awal 1995 sehinggalah sekarang 2019 sebagai Chief Integrity Officer. Beliau merupakan pegawai SPRM yang disangkut Tuan Zul dipinjamkan ke Unit Integriti dan Ombudsman Negeri. So pengalaman beliau dalam integriti, anti rasuah, ceramah berkenaan integriti dan anti rasuah ini sangat banyak. Beliau dah memang dikenali di seluruh negeri Sarawak. Okey, panel kita yang kedua adalah Tuan Adiman bin Azim, merupakan Ketua Pejabat Wilayah Sarawak, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Seawal Oktober 2003 menyertai SKMM, dan sebelum itu pengalaman beliau dalam peranan eksekutif dalam operasi dan audit di subsidiari kepada MBF Holdings. 17 tahun pengalaman di SKMM berkaitan dengan compliance, pematuhan, polisi, pembangunan infrastruktur komunikasi di peringkat negeri dan di Cyberjaya. Berpengalaman dalam pembangunan strategik seperti infrastruktur dan perkhidmatan jalur lebar di negeri Sarawak. Saya mengenali beliau seawal projek USP di negeri Sarawak dulu. USP adalah Universal Service Provision, yang mana perkhidmatan komunikasi dan internet dan komputer disediakan untuk perpustakaan desa. Dan juga beliau terlibat dalam pembangunan infrastruktur komunikasi SCORE di Samalaju Industrial Park, Tanjung Manis Halal Hub, dan terkini beliau terlibat dengan BIM Yaga ICT Working Group. So beliau memperolehi ijazah dalam Human Science from UIA dan Master in Data Science from University of Sheffield, UK. So ini latar belakang. So bukan bukan calang-calang panel kita pada pagi ini untuk mengupaskan topik yang saya telah maklumkan tadi. So jadi Tuan Adiman dan Tuan Zul, saya hendak mengajukan soalan yang pertama. So soalan yang pertama, adakah integriti penjawat awam itu diukur berdasarkan satu, tugasan disiapkan dengan baik, tepat waktu sebelum tamat tempoh, atau bekerja dan berada di pejabat mengikut waktu pejabat yang telah ditetapkan? So Tuan Zul atau Tuan Adiman boleh mulakan. Bagi Tuan Adiman dulu lah. Tuan Adiman dulu. Tuan Adiman. Tuan Adiman, suara belum on lagi. Okay. Terima kasih Cik Wan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada Usaha Dr. Rashidah, Cik Wan Mazli dan Pustakaan Negeri Sarawak di atas jemputan kepada MC-MC untuk turut serta pada forum integriti pada pagi ini. Satu topik yang penting untuk dikupas, terutamanya satu topik yang penting untuk dikupas, terutamanya dalam keadaan kita berdepan dengan situasi pandemik dan PKP.
yang memerlukan individu untuk bekerja dari rumah atau work from home. Integriti ni bagi saya bukanlah satu topik yang saya rasa mudah untuk minda kita hadam bila kita kaitkan konsep integriti dengan aspek atau elemen digital. Pemahaman mudah bagi konsep integriti mungkin maksud dia berlaku jujur walaupun ketika ketiadaan orang di sekeliling, atau this is a quote from the English writer, saya lupa dah. It's doing the right thing or being honest even when no one is watching around. So konsep pemahaman saya macam itulah. Mungkin Cik Zul nanti boleh kupas lagi lah. Dia terror lagi lah mana tu. Satu konsep yang fundamental, basic, tapi amat penting, terutamanya bagi individu di tempat kerja. Dan traditionally kita boleh nilai ciri-ciri integriti di tempat kerja kerana kita boleh nampak secara fizikal. Contohnya kehadiran dan interaksi kita di pejabat. Tetapi bila di dalam dunia digital ni memang bagi kita sukar untuk memahami atau menyelia aspek-aspek integriti di tempat kerja kita. Memang satu cabaran terutamanya kepada team leader atau ketua jabatan kerana visibility-nya kurang bila kita laksanakan work from home ini. Berkenaan soalan yang Cik Wan utarakan tadi itu, sama ada integriti pejabat awam itu diukur berdasarkan tugasan siap pada masanya atau keberadaan kita di pejabat, bagi saya itu bergantung kepada situasi, kepada jenis tugasan di jabatan atau unit mana kita bertugas. Contohnya mereka yang bertugas di bidang IT atau teknologi misalnya, atau yang berkenaan dengan accounting mungkin. Memang output golongan ini mungkin mudah sikit untuk kita nilaikan atau evaluate in terms of the KPI and everything. Cumanya ketua jabatan atau penyelia kena cari matriks yang bersesuaian lah untuk menilai produktiviti output. Contohnya seperti jumlah masa yang diambil untuk menyiapkan tugasan dan sebagainya. Kalau dari perspektif teknologi readiness untuk work from home ni, persediaan kita dari segi IT infrastructure, keperluan IT jabatan perlu berada pada tahap optimum untuk digunakan bagi memudahkan komunikasi dan akses kepada kerja-kerja kita di pejabat. Contohnya kemudahan VPN untuk kita akses kepada folder-folder di dokumen kita di server. Begitu juga dengan keperluan phone line extension misalnya, dan juga collaborative platform yang kita boleh gunakan untuk bekerja dari rumah. Contohnya macam di setengah organisasi kita menggunakan aplikasi Slack atau Trello, di mana team members boleh bekerjasama upload dokumen untuk bekerja dari rumah. Dan yang paling penting sekali ialah talian internet untuk kita berinteraksi dan bekerja. Memang sepanjang tempoh PKP yang lalu kita terima banyak aduan terutamanya di Sarawak berkenaan dengan internet traffic. Kalau kita lihat semasa tempoh PKP pada bulan Mac dan April, semasa tempoh awal permulaan PKP, internet traffic di Sarawak dia naik, trend dia menaik sehingga 30 ke 40% daripada level asal dia. Jadi ada network strain di situ. Dan kalau kita tengok pandemik inilah satu keadaan yang kita tidak jangkakan. Kalau kita rujuk kita punya disaster management plan pun in terms of ICT disaster management plan, kebanyakan drill atau exercise yang kita lakukan sebelum ini pun tidak ada yang melibatkan aktiviti work from home atau melibatkan pandemik misalnya. I think sudah tiba masanya untuk kita semak balik kita punya disaster management plan untuk jabatan kita dalam persediaan kita menghadapi bencana sebegini di masa hadapan, terutamanya keperluan teknologi untuk kesinambungan kerja kita. Dan akhirnya bagi saya integriti bukannya apa yang kita boleh simpulkan sebagai skill atau kemahiran yang kita boleh nilai keberkesanannya. Ianya lebih kepada apa orang panggil quality lah, traits yang ada pada individu tu. Memang over time quality, these traits of integrity ni kita boleh bentuk
dengan pelbagai inisiatif, contohnya dengan penubuhan unit integriti dan program kesedaran dan sebagainya. Itu dari saya, Cik Wan, untuk soalan 1 you. Terima kasih. Over to you, Cik Wan. Alright. Okey, Tuan Zul. Sebelum Tuan Zul menjawab soalan pertama, saya ada satu soalan soalan sampingan lah kepada Tuan Adiman tadi. So bermakna di sini kita teknologi ni amat perlu digunakan bagi mengukur tugasan dibuat oleh staf ketika bekerja dari rumah. So jadi bermakna di sini laporan daripada staf itu juga adalah satu yang penting bagi memastikan kita tahu mereka telah melaksanakan satu tugas. Ya, betul. Itu seperti yang saya maklumkan tadi, I think it's high time for us to look for apa panggil aplikasi atau kaedah untuk menilai output ataupun bukan untuk apa panggil untuk jadi apa panggil mandu nak ngecek kerja siap tak siap, cuma untuk menilai output tu, KPI tu yang penting lah. Jadi sekarang untuk kita lihat Tuan Adiman, di mana yang dimaklumkan tadi 30-40% increase in term of Net traffic. Net traffic di Sarawak aja ya. Sarawak. So jadi di pustaka aja kita sangat aktif sepanjang PKP. Penghasilan digital, konten digital, uploading konten, promoting pustaka pun services. Jadi kita harap SKMM ada rancangan untuk menambah baik, mempercepatkan lagi talian internet di seluruh negeri Sarawak lah supaya capaian lebih jauh. Ya, betul. Lebih tinggi. Semasa tempoh PKP, tempoh hari, kalau saya boleh kongsikan dekat sini, apabila kebanyakan kita bekerja dari rumah, jadi pihak syarikat telekomunikasi ni terpaksa membuat kalau dalam kita punya term so realignment of all the internet traffic tu, even macam di tahu-tahu pun kita terpaksa minta mereka lebih beri tumpuan kepada kawasan kediaman, perumahan sebenarnya. Sebelum ini kalau kebanyakan antena dia ke kawasan bandar, so sekarang semasa tempoh PKP yang lalu kita minta mereka more to concentrate more on the housing area, because yalah kebanyakan kita memang dah di rumah and then dah boring-boring di rumah, buka YouTube, buka konten HD, ada yang ambil kesempatan untuk tengok Netflix. Jadi memang ada network strain tu. Dan mungkin saya boleh share dekat sini juga, sekarang ini kita ada kita tengah melaksanakan National Digital Infrastructure Lab di Cyberjaya di HQ MCMC. Kita ada juga jemput kerajaan negeri, pihak Sarawak Multimedia Authority untuk menjadi one of the members in the lab, di mana kita akan merancang berkenaan dengan plan pembangunan infrastruktur terutamanya broadband, mobile dan fixed broadband untuk Sarawak lah. InsyaAllah 15 atau 16 hari bulan YB Menteri Komunikasi dan Multimedia akan umumkan plan-plan yang akan kita jalankan bermula dari tahun ini. Antaranya melibatkan penyediaan menara telekomunikasi baru di Sarawak dan juga fiber optics, terutamanya di pejabat-pejabat kerajaan dan juga di sekolah. Okey. Terima kasih Tuan Adiman. Jadi forum integriti kita hari ini ada maklumat tambahan tentang pembangunan untuk negeri Sarawak. Terima kasih kepada Tuan Adiman. So jadi Tuan Zul, soalan pertama tadi. Okey. Terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab soalan pertama, Tuan Moderator, rakan CIO. Okey, terlebih dulu saya bagi contoh lah. Kalau kita lihat macam di bank lah. Saya tak sebut bank mana lah. Ada satu bank ni. Dia nak kontrol pekerja dia kan. Dia sediakan 3 buku. Okay. Pertama sekali buku kehadiran. Okay. Pekerja datangnya isi buku kehadiran. Yang kedua, kalau dia nak keluar, ada urusan sama ada rasmi ataupun urusan personal, pergi klinik dan sebagainya, kena ada satu buku lagi.
kena isi satu buku lagi. Buku apa dia keluar, buku apa masuk. Dan sampai tahap nak ke tandas pun isi buku juga. Ada satu bank, saya tak beritahu lah, tapi bank di Malaysia. Sampai pergi toilet pun isi buku. Katakan Zul nak pergi toilet, sekarang pukul 10.30, okey 10.30 tandas. Dia sampai tahap macam tu dia kontrol. Sebab kalau kita sebut, kita sebut pasal integriti itu luas lah. Masuk integriti itu luas. Sebabnya merangkumi banyak aspek kehidupan. Okay, termasuk tadi lah menyiapkan tugasan dengan baik, tepat waktu dan sebelum tamat tempoh. Okay, jadi bekerja di pejabat mengikut waktu pejabat yang telah ditetapkan lah. So kita kan ada waktu pejabat, katakan masuk pukul 8 dan balik pukul 5 kan. Okay, dan mungkin dari segi federal pun samalah. Yang mana penjawat awam tadi punya keluar lebih 4 jam. Okay, daripada waktunya keluar tadi, dia kena memohon cuti rehat dan sebagainya. Okay, dan kalau bila 4 jam tadi, dia kena minta apa? Dia panggil time slip lah. Kalau dia pergi klinik dan sebagainya. Okay, jadi integriti tadi bukan pilihan antara senario pertama tadi ataupun yang kedua, tetapi kedua-duanya sekali. Malah integriti itu bukan hanya terhad kepada dua senario tersebut. Okey, antaranya ialah menegur perbuatan salah laku saja, ya hanya tegur saja. Okey, apabila hanya tegur saja, jadi nyesik melaporkan perbuatan salah laku. Desmin kata ketua jabatan, kalau dia nak memantau integriti penjawat awamnya, pegawai dia kena buat kedua-dua. Selain daripada menegur, yang kedua tindakan adalah perlu melapor perbuatan salah laku ataupun jenayah kepada pihak berkenaan. Contohnya, sebab sekarang kita sedia maklumlah, kita bagi contoh bekerja dari rumah. Okay? Dan mungkin dia bekerja dari rumah, dia hanya berhubung secara maya dengan ketua jabatan kan, dan ketua jabatan tak tahulah apa yang dia buat sepenuhnya. Kadang-kadang sampai tahap seseorang tu dia boleh membuat false claim lah. Katakan dia pergi ke sesuatu tempat untuk buat tugasan rasmi. Jadi dia claim mileage lah. Padahal dia duduk kat rumahnya. Itu yang berlaku lah kalau ikut akta SPM. Dia panggil section 18 tu. Tuntutan palsu. Okey, bekerja di pejabat, berada di pejabat, mengikut waktu adalah satu kewajipan. Bila kita diambil bekerja, itu adalah perkara wajib untuk kita sentiasa mematuhi waktu kerja pejabat. Tapi ingin saya tekankan bahawa jawapan yang pertama lebih tepat kerana semua kita boleh berada di pejabat tepat pada masa dan duduk di meja masing-masing. Namun tidak semua yang menjalankan tugas dengan amanah dan jujur. Macam dipadah oleh Tuan Adiman tadi lah. Kan waktu di rumah pun mungkin meeting 1 jam, 1 jam setengah dengan bos Alamaya. Lepas dari meeting apa yang buat? Mungkin yang memasak, okay? Dan sebagainya lah kita ni tahu, ataupun jenangga Netflix kah. Meeting 2 jam, 6 jam lagi jenangga Netflix dan sebagainya. Kita kasih tahu lah. Okay? Sekadar berada di pejabat namun tidak melaksanakan tugasan. Okay, tu sekadar pejabat tapi tidak melakukan tugasan bukanlah bermaksud anda berintegriti. Okay. Apa yang harus dilakukan adalah patuh kepada waktu pejabat dan melaksanakan tugasan yang diberi dan disiapkan pada waktu yang ditetapkan. Jasmine, kalau bos dah bagi time frame, Jasmine kena siapkan lah. Kecuali ada alasan yang munasabah, kata orang kan, ada alasan munasabah. Okey, kaki tangan staf atau penjawat awam yang berkualiti tinggi merupakan aset penting terhadap kejayaan sesebuah organisasi dan negara. Sifat amanah, telus, bertanggungjawab dan berkhidmat demi kepentingan awam merupakan intipati kepada istilah integriti dan etika. Dengan kata lain, integriti dan etika dalam pekerjaan dan organisasi bukan sekadar penglibatan diri individu untuk menyediakan keperluan dirinya, okay, sahaja, sebaliknya melibatkan tindakan baik yang dilakukan dalam kerja dan semua ini mempunyai kaitan erat dengan ajaran agama dan tanggungjawab sebagai manusia. So sekarang alhamdulillah
kerajaan untuk negeri Sarawak sendiri akan memkenalkan satu modul lah, integriti peringkat sekolah. Okay? Dan kita akan buat modul tu untuk peringkat prasekolah lah. Dari prasekolah dah kita dah didik dengan integriti. Sebab sekarang pun kalau kita lihat yang topik-topik integriti STPM saya rasa ada dalam peperiksaan kan. So, sekarang kita nak kenalkan bermula daripada prasekolah lah. Jadi hakisan nilai integriti dalam kalangan penjawat awam akan mengakibatkan kepincangan, pentadbiran dan salah laku dalam organisasi. Justru pengamalan dan pemahaman terhadap integriti dan etika amat perlu dilaksanakan. Okay, sebab ialah sekarang ini macam di peringkat federal sendirilah, okay, kita standby setiap hari Jumaat nak. Asal hari Jumaat aja mesti kita akan adakan orang madah tadi tazkirah ke apa kan berkaitan dengan integriti kan. Sebab mengingatkan setiap hari pun siapalah. Sebab kita tahu nak manusia mudah lupa nak. Okey. Jadi kerajaan telah pun memberi perhatian yang serius terhadap masalah integriti dan etika dalam kalangan kaki tangan awam dengan melancarkan Plan Integriti Nasional. Kalau pernah dengar lah dulu, Plan Integriti Nasional. Okey. Dan sekarang Plan Anti Rasuah Nasional ataupun Plan Anti Rasuah Organisasi. Yang ni untuk peringkat negeri Sarawak, kita mohonlah semua agensi, kementerian, jabatan, pejabat bahagian di Sarawak untuk menyiapkan plan anti rasuah organisasi ini. Okey, untuk membangunkan negara secara seimbang. Okey, itu saja Tuan Wan lah. Nanti ada selebihnya nanti saya cuba kupaskan lagi lah. Okey, terima kasih Tuan Wan. Okay, terima kasih Tuan Zul. Oh, bagus. Ada beberapa perkara yang hendak perlu ataupun perlu dilakukan oleh penjawat awam atau organisasi di negeri Sarawak ini, terutama dari segi pelaksanaan OACP tadi, Organizational Anti-Corruption Planning. Yang itu merupakan dasar program ataupun plan yang perlu dilaksanakan oleh jabatan-jabatan negeri Sarawak. Jadi kita ada senarai CEIO yang dihaskan untuk kementerian, badan berkanun, pentadbiran dan sebagainya untuk melaksanakan OACP di peringkat jabatan. Ini adalah CEIO. CEIO ini adalah merupakan facilitator. Senarai CEIO ini telah diedarkan kepada semua jabatan untuk dihubungi apabila hendak melaksanakan OACP. Terima kasih Tuan Zul. Jadi kita, dan untuk makluman sedikit Tuan Wan, kalau kita menyentuh tentang OACP kan, apa benda OACP? Sebab OACP dia merangkumi 3 aspek. Okey, dari segi governance tadi, dari segi integriti dan juga dari segi anti rasuah. Okey, dalam tu lengkap pelan tindakan dia. Yang mana negeri Sarawak cukup bertuah lah. Sebab kita ada 36 orang merupakan fasilitator OACP yang terlatih yang ada di negeri Sarawak. Yang mana pelantikan tauliah ni, OACP ni telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad SS kita. So di Sarawak saja kita ada 36 orang. Okey Tuan Wan. Terima kasih di atas update tadi Tuan Zul. Dan sekarang ni kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan kedua ni timbul persoalan di kalangan penjawat awam itu sendiri apabila melakukan kerja di rumah. Sebagai contoh, apa yang mereka persoalkan adalah sekiranya kerja hakiki saya sebagai penjawat awam tidak dapat dilaksanakan di rumah. Kerja saya semuanya berada di pejabat. Jadi adakah saya dianggap tidak berintegriti apabila saya tidak melaksanakan pun tugas ketika saya bekerja di rumah? So jadi apa pandangan Tuan Adiman dan Tuan Zul berkenaan dengan ada staf yang menimbulkan persoalan ini? Encik Zul boleh kupas. Okey. Saya dulu Tuan Adiman saya dulu soalannya, sekiranya kerja hakiki seorang penjawat awam tidak dapat dilaksanakan di rumah, adakah beliau dianggap tidak berintegriti? Maksudnya ketika PKP lah Tok lah, work from home lah. Maksudnya work from home tu sepatutnya tadi
mula tugasan, hanya mesyuarat secara alam maya kan. Tapi di rumah hanya menonton cerita Korea. Contohlah, saya bagi contoh. Tapi tidak semualah. Okey. Dan pada pandangan saya lah, okey, integriti itu ada kaitan dengan tempat sesuatu tugas dilaksanakan. Sebab kalau kita nangga, katakan kita nak madah depend dengan tugas, macam ni dengan kalau kita lihat di penjara, kan? Kalau kita lihat di penjara, macam ni sidak banduan tadi didisiplinkan. Jasmin sampai tahap sidaknya berintegriti kan. Makan pun kena berbaris, mandi dan kena berbaris. Okey, sama juga. Jadi kita tadi integriti itu adalah pada individu ya. Okey. Kalau nya dah ada integriti, wa ima di sini pun dilaksanakan ataupun disuruh work from home pun tetapnya akan melaku ataupun orang madah tadi melencong lah. Jasmin waktu PKP arahan kerajaan duduk di rumah. Duduk di rumah maksudnya bukan bercuti di rumah lah, duduk di rumah dan terima arahan dari masa ke semasa daripada ketua jabatan. Punya alam maya lah. Itu ada certain penjawat awam lah yang saya perhati lah. Okay, saya perhati. Okay, ada kedaknya time BKP orang lain duduk rumah hanya pergi merayap. Tapi mas saya kalau tuan-tuan dan puan lihat statistik kan, sampai 21,000 kan compound. 21,000 orang di compound dan melanggar SOP. Itulah masalahnya manusia. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada norma biasa, bekerja seperti biasa haruslah dilihat kepada situasi. Okey. Sekiranya majikan telah mengarahkan kita melaksanakan tugas, sekalipun kita harus membawa ataupun menyelesaikan di rumah, maka harus diselesaikan karena kita telah dipertanggungjawabkan. Okay, dipertanggungjawabkan. Namun kita harus bijak membezakan tugasan perlu diselesaikan segera ataupun tidak di sini. Dan amatlah diperlukan komunikasi serta kesefahaman di antara pekerja dan majikan. Sekiranya pekerjaan harus disiapkan segera, jika perlu kita harus siapkan di rumah, maka kita perlu siapkan. Namun jika tidak seberapa segera, kita harus memohon budi bicara majikan untuk menyelesaikan tugasan tersebut pada waktu bekerja yang berikutnya. Kalau kita dengar cerita dulu, khalifah pernah dengar kan? Seorang khalifah tadi, waktu ia kan makin lilin. Okay, makin lilin di rumah. Ada orang nak berjumpa dengannya, dia tanya dulu, adakah encik berjumpa saya atas tugas rasmi? Dia madah, yes, atas tugas rasmi. Dia tengah mula kerja lah waktu yang malam, dia tengah makin lilin kerajaan pun. Okay, atas tugas rasmi boleh continue. Okay, kalau bukan tugas rasmi, dia padam lilin kerajaan pun tadi, dia pakai lilin pun. Sampai tahap ya sekali lah, integriti dulu. Dan jika benda tu diamalkan kita, memang insyaAllah lah, negara kita memang negara yang the best lah. Tapi kini tu makin elektrik, tiada lah kita nanya orang dulu, mau kita duduk kuartus kerajaan, nanya, you rasmi ke? Si rasmi. Mesti rasmi, I tutup elektrik dulu, sampai tahap ya lah. Okey, itu saja tuan-tuan lah, sedikit kupasan daripada saya lah. Okay, terima kasih Tuan Zul. Tuan Adiman, ada tambahan? Ya Cik Wan, kalau kita lihat dari segi setup of the organisation kan, kita ni bekerja dalam kumpulan dan juga unit yang telah ditetapkan oleh pihak management, dan ada dari kita ni yang bekerja di unit yang kerja hakikinya melibatkan face to face communication dan kerja luar seperti tugasan di kaunter dan pemandu dan sebagainya lah. Jadi bagi saya kurang sesuai sekiranya kita kata individu atau staff ini tidak berintegriti sekiranya kerja hakiki ini tidak dapat dilaksanakan di rumah lah. Bagi saya ketua atau penyelia sesebuah organisasi itu memainkan peranan penting untuk bawa staf berbincang, contohnya untuk proses realignment of task contohnya,
menyemak balik tugasan yang bersesuaian yang boleh dilaksanakan di rumah. Contohnya even macam pemandu atau support staff kita misalnya, kita boleh beri tugasan lain. Contohnya data entry ke. Ini merupakan apa orang kata opportunity untuk skill development untuk golongan ini. Itu bergantung kepada situasi, keadaan kediaman kita juga. Bekerja dari rumah ni mungkin juga boleh memberi sebenarnya kesan positif kepada nilai produktiviti. Kerana mengikut realitinya di tempat kerja memang banyak distraction juga, gangguan semasa time kerja. Bunyi bising dari staf bekerja, bunyi mesin, orang berjual lah. So memang tidak dapat dielakkan, dan bekerja dari rumah mungkin memberi ruang untuk kita dapat fokus, memberi tumpuan kepada tugasan kita. Dan at the same time dari segi penjimatan untuk department, cost utility seperti elektrik, ada penjimatan di situ sekiranya dilaksanakan work from home. Contohnya ada setengah organisasi yang setahu di Cyberjaya dan di Kuala Lumpur, mereka melihat work from home sekarang sebagai one of the options yang mereka akan consider in future. Itu saja, Cuan. Okey, terima kasih Tuan Aliman. Kalau kita lihat di pustaka sendiri pun ada staf yang bersemangat kerja from home. Contohnya sehingga mereka memohon dari pengurusan nak bawa komputer tu balik ke rumah. Sampai peringkat tu. Kita lihat bahawa integriti ni dilihat dari aspek bahawa kesungguhan tu sendiri jugalah. Kerja tidak dapat dilaksanakan di pejabat, tetapi ada kerja yang boleh dilakukan di rumah. Jadi management dah bagi kerja untuk dilakukan di rumah, maka hendaklah dilakukan. Kena siapkan. Ya. Okay, jadi dan seterusnya Tuan Zul, kita ada masa dalam 20 minit lagi untuk soalan-soalan yang seterusnya. Saya baca soalan yang ketiga. Ini kita nak tanya dari aspek integritinya, aspek teknologinya, cadangan Tuan Aliman dan Tuan Zul lah tentang kaedah pengandilian mesyuarat secara dalam talian yang berkesan ni. Kita lihat bahawa contohnya kalau kita buat mesyuarat dalam talian ni, kalau ada 10 yang attend mesyuarat, kita lihat yang ada muncul muka 5-6 orang, yang lain nama aja keluar. So jadi apakah yang kita perlu lakukan bagi memastikan pengendalian mesyuarat secara berkesan, secara maya, pengendalian mesyuarat maya secara berkesan. Okey, Tuan Aliman dululah. Tuan Diman. Berkenaan dengan pengendalian mesyuarat secara dalam talian ni, ada dua aspek yang kita perlu ambil perhatian. Yang pertamanya dari segi persediaan sebelum mesyuarat. In terms of IT facility, kita kena tip-top, dan kita kena pastikan talian internet bukan saja di pejabat, di kediaman penjawat awam atau pekerja pun kita kena confirmkan talian internet itu ada untuk, dan cukup kelajuannya untuk diadakan mesyuarat secara dalam talian. Terusnya space, location kita bermesyuarat di rumah tu kena ada bilik yang senyap. Sebab ialah ada setengah kita ni dah berkeluarga, gangguan tu mungkin ada dari anak-anak kita. So kita kena tetapkan satu sudut yang bersesuaian untuk kita mengadakan mesyuarat secara dalam taliannya. Dan yang paling utamanya tadi itulah in terms of IT facility kena tip-top. Contohnya account untuk meeting online ni macam Zoom apa semua tu kena plan awal-awal, kena pakai corporate account, tak boleh pakai individual, kerana individual rasanya boleh bertahan 40 minit je rasanya ataupun dengan jam je kan. So inilah persediaan sebelum mesyuarat yang kita perlu tengoklah. Kemudiannya yang kedua dari aspek semasa mesyuarat itu sendiri, kita kena lantik moderator ini yang jaga entrance, exit, yang kawal audio visual apa semua, dan pastikan orang yang dalam meeting room tu adalah one of our team members. Kadang ialah kalau kita tengok semasa zaman PKP ada isu panggil Zoom bombing, orang luar yang tidak dikenali kita
tiba-tiba ada dalam mesyuarat meeting kita. So kita kena pastikan in terms of the ID dan password ni, yang password untuk kita bermesyuarat tu kita share secara berhemah lah. No. Dan seterusnya bagi saya lah, my own preference, visual wajah tu kena nampak ya. Bila berinteraksi dalam online tu visual kena nampak, kerana seeing is believing lah orang putih kata. Okay, and then pengurusi mesyuarat tu kena lebih interaktif untuk melibatkan penyertaan ahli-ahli mesyuarat lah. Sebab kadang ni ada setengah kita meeting, kita memang tutup visual apa semua, kita tak tahu pun di belakang dia pergi buat kopi ke apa ke. Okay, and then mungkin juga yang ketiganya dari aspek aktiviti selepas mesyuarat lah, follow up kita tu bagaimana, sebab normally kalau bila memesyuarat secara fizikal ni kita ada masa untuk follow up apa yang dibincangkan tadi dalam mesyuarat apa semua, tapi bila di alam maya ni mungkin agak sukar untuk kita lah. Itulah pentingnya jika ada recording of the meeting, dan minit tu kalau boleh buat, kita boleh buat sejurus selepas mesyuarat online. Itu saya Cik Wan. Alright, sebelum Cik Zul menjawab soalan tersebut, ada satu topik yang Tuan Adiman nyatakan tadi tentang one of the method yang digunakan untuk pengendalian mesyuarat maya secara berkesan, iaitu talian internet yang baik dan sistem teknologi yang tip-top. Okay. Itu menjurus kepada soalan saya yang seterusnya. Okay, Tuan Zul, sila jawab soalan 3. Okey, soalan 3. Cadangan tentang kaedah mesyuarat. Sebelum kita pergi kepada cadangan kaedah mesyuarat, Tuan Moderator, Tuan Diman, kita nak tahu dulu, ada pernah certain berlaku kes peristiwa Lawan Madah tadi, sampai tahap member tadi katakan hari itu mesyuarat, member si tahu ada mesyuarat. Okey, sebabnya jenis Lawan Madah tadi jenis manusia yang si suka buka email. Kan kalau dulu zaman dulu saya ada WhatsApp, kini tu ada WhatsApp group, senang masuk dalam WhatsApp. Tapi kadang-kadang ada WhatsApp group pun mesti nangga aja WhatsApp group. Bukan apa, sebab dalam handphonenya ada 60 WhatsApp group. Mesti tahu benda ni nak ditangganya dulu. Sampai tahap mesti tahu. Dan dengan teknologi sekarang tu, alhamdulillah internet kita boleh Muhammadah tadi setting ke handphone lah. Masuk ke email, handphone kita macam WhatsApp lah. Email di handphone kita alert. Time-nya kita tahu meeting. Okay, sebab kita sedia maklum semasa PKP hari anak, semua Muhammadah tadi physical appearance meeting secara fizikal semua masih boleh nak. So this mean arahan PKP tadi melarang semua bentuk mass gathering dilaksanakan. Okay, walau bagaimanapun tata cara pengurusan mesyuarat hendaklah mematuhi dan selaras dengan kehendak SOP. Okay. Basement bilik tadi biasa cukup 30 orang, dah jadi cukup untuk 15 orang. Okay. And then sekarang dah perlu ada penjarakan fizikal. Dia dah ubah dah dulu sosial, dia ubah pada fizikal. Okay. 1 meter dan sebagainya. Basement semua dokumentasi yang berkaitan dengan perbincangan harus ada sebagai pembuktian. Macam itulah kita share dokumen kalau pakai Zoom lah. Okay. Diadakan dan hari ini dipakai bagi yang bercadang untuk melaksanakan perbincangan dan mesyuarat menggunakan konsep visual tadi ataupun video call. Jadi gelombang perubahan globalisasi dan kemunculan teknologi ini yang dikenali sebagai revolusi industri 4.0 kini itu menyaksikan segala bentuk kefahaman, akses, etos serta budaya yang mendasari hubungan di antara rakyat dan kerajaan serta agensi telah berubah. Memiliki organisasi awam cemerlang tabir urusnya merupakan prasyarat penting dalam menepani landscape baru ini bagi membolehkan perkhidmatan awam terus tangkas memenuhi ekspektasi rakyat dan melonjakkan negara ke pesada dunia. Jadi usaha mencipta trajektori baru ini juga akan menjadi lebih signifikan melalui pemanfaatan teknologi digital lah, macam tu alam maya. Jadi teknologi digital diakui umum sebagai penggerak yang berupaya merubah cara bekerja kepada lebih cekap, pantas, lancar tanpa batasan masa dan
tempat. Dan ada juga certain jabatan kan kehadiran tadi yang pakai Google Form kan. Pagi sebelum pukul 8 kena isi Google Form. Dan sampai tahap ketua jabatan tadi kena share live sini je berada, kena share live, kena share 1 hour live sini je berada, dan sampai tahap ya lah Jasmine balik petang pukul 5 pun kena Google Form. Dan ada certain agensi jabatan guna WhatsApp check in, katakan 5 bulan 8 7.30 pagi nombor 1 Zuhairi macam ya lah teknologi sekarang tu. Jadi bagi urusan mesyuarat yang melibatkan dokumen terperingkat, itu yang kita khawatir lah. Agensi kerajaan hendaklah mematuhi tata cara pengurusan dokumen terperingkat seperti yang berikut. Ini kena mematuhi ialah Akta Rahsia Rasmi 1972, Pindaan 1986 dan juga Arahan Keselamatan, buku hitam, ya penting. Dan seperti macam Tuan Radiman Madah tadi lah, mendolok saya ada password entah siapa orang masuk. Nyengkah nama saya CA, kita sih tahu kan. Sama adanya CIA kah, KGB dan sebagainya kita sih tahu kan. Sampai tahap ya. Okey. Saya tidak menyarankan kecuali sistem aplikasi yang kita gunakan mempunyai tahap keselamatan yang tinggi. Sampai secure lah. Kan Tuan di mana? Kena secure. Jadi panduan ini menerangkan kaedah baharu yang untuk federal lah guna pakai, iaitu pengurusan mesyuarat secara digital menerusi sistem My Mesyuarat. Tonton beberapa pernah dengar lah. Hanya pakai sistem My Mesyuarat. Agensi perlulah memastikan tata cara yang digariskan dalam panduan ini dipenuhi selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan sistem My Mesyuarat sebagai kaedah utama bagi memastikan pengendalian mesyuarat yang lebih cekap dan sistematik. Okay, itu pandangan saya, Tuan Wan. So jadi berkeliling ke tadi Tuan Zul yang tentang pengendalian mesyuarat dalam talian? Yes, nya federal untuk. Yang federal pun. Ada kita ada laman sesawangnya mymesyuarat.gov.my. Buka dia ada madahnya pun flow chart pengendalian mesyuarat ya. Untuk kita rujukkan. Yes. Alright. Jadi soalan apa yang Tuan Adiman sebut tentang talian internet yang baik tadi ataupun tip-top komputer sistem tadi menjurus pada soalan saya yang keempat. Menjadi persoalan sekarang ni apabila disuruh bermesyuarat secara dalam talian, ada yang mempersoalkan tentang kepincangan capaian internet di kawasan masing-masing. Oh, si dapat attend mesyuarat. Oh, sebab internet lain si bagus di tempat tidak. Oh, si dapat keluarkan video muka because of talian internet si bagus. Jadi talian internet si bagus selalu dijadikan sebagai alasan. So, jadi apa komen Tuan Adiman dan Tuan Zul dalam hal ini? Saya dululah Tuan di mana? Sebab sekarang tu handphone kita canggih-canggih. Sampai handphone sampai taraf yang lagi ringan daripada 150 gram mana sih? Asal ada lagi telefon lagi ringan daripada ya. Mondolok 33110 lah. Mon 33110 memang sih dapat 2G je lah. Tapi sekarang saya rasa mungkin Tuan Diman akan tambah nanti lah. Di seluruh negeri Sarawak dan peringkat tambah baik semua kan, internet, jalur lebar, ada wifi semua ditambah baik. Dan mungkin itu cadangan sendiri YAB Ketua Menteri kita kan untuk Sarawak ada internet di pun nak yang akan ulas lah Tuan Diman mungkin akan ulas lah. Kalau memang kita dah tahu tadi lebih awal, jadi seharusnya kaki tangan perlu mencari ataupun berusaha untuk mengatasi masalah internet. Okey, terdapat 2 perkara utama mesyuarat online, iaitu kena pasti audio dan juga visualnya. Kena baguslah, kena cantik. Jika kedua-dua perkhidmatan itu memerlukan data internet yang besar, mungkin sebagai seorang yang tanggungjawab boleh menyertai mesyuarat secara audio je lah. Mungkin katakannya makan tadi, kata Tuan Diman 40 minit ni kuat makan data nak. Jasmine siapalah minta kemenangan bos, saya tutup dulu muka saya tu. Tapi saya ada di depan skrin tu. Okay, mungkin dari segi lah. Ataupun kadang-kadang gangguan kualiti audio pun boleh juga gangguan kualiti kan. Boleh off sekejap.
tapi buka video dan sebagainya. Okey, harus memaklumkan kepada majikan rakan sekerja mengenai capaian internet yang bermasalah, harus mengambil inisiatif untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Sekiranya memaklumkan dan atas sebab munasabah tiada kaitan dengan masalah integriti lah. Tiadalah. Pintunya audio tutup, muka tutup, tapi minum macchiato Starbucks. Contohlah. Okey. Terima kasih tuan-tuan. Itu saja. Okey, Tuan Adiman. Ya, Jawan. Memanglah dari segi kualiti liputan internet semasa tempoh PKP tempoh hari contohnya memang apa orang kata memang satu cabaran lah. It's something that is unprecedented lah. Kita tak jangkakan pandemik macam ni berlaku, and then semua orang kena berada di rumah sepanjang masa dan terpaksa mengadakan mesyuarat di rumah lagi. Jadi ialah mudah saya ada line internet si dapat nak mula apa lagi lah. Cuma yang ada aplikasi lain yang I think IT department di organisasi kita perlu kaji. Ada aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan interaksi dari segi visual dan juga suara. Maksudnya dia macam messaging apps. Contoh seperti Trello yang saya mention tadi dan juga Slack yang kita boleh gunakan lah sekiranya kita mengalami gangguan liputan internet ni. Dan dari segi bantuan teknikal, I think IT department juga memainkan peranan penting. Sepatutnya kita perlu adakan satu SOP yang lengkap, dokumen yang boleh jadikan rujukan apabila contohnya kita bermesyuarat menggunakan aplikasi Zoom. Okey, ini bantuan teknikal dia macam ni, kena refresh ke tak. Kalau guna Webex, dia punya SOP macam ni, proses nak refresh apa semua itu perlu diperjelaskan kepada staff kita lah yang bekerja dari rumah ni. Dan dari segi kualiti liputan internet tadi tu, seperti yang maklumkan awal tadi, untuk tahun ni memang kita ada banyak lagi program penambahbaikan line internet, bukan saja dari segi liputan 4G, 3G dan 4G dan juga line-line ni lah, seperti Unify, the streaming upgrade misalnya memang ada dalam plan kita untuk tahun ini dan tahun depan. It's 11 hours. Masih Jawan? Saja dari saya. So jadi kalau kita lihat jawapan daripada Tuan Zul dengan Tuan Adiman tadi, so dia capaian ini, internet ini satu, kita tak minta bahawa ada berlaku lagi work from home selepas ini. Dengan ikhtiar-ikhtiar tadi itu bukan menjadi alasan untuk tidak menghadiri mesyuarat secara maya. So banyak alternatif yang boleh digunakan. As long as kita keep our integrity lah, Tuan Zul, Tuan Adiman, untuk berdiri. Jadi saya ada soalan yang terakhir, tapi saya nak maklumkan kepada audiens kita bahawa sudah boleh post question. Nanti saya akan bacakan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan kepada ahli panel, ya. First come first serve basis. Sesi kita hanya tinggal 30 minit sahaja lagi. Jadi Tuan Adiman dan Tuan Zul, soalan saya yang terakhir adalah berkenaan tadi kita bincangkan tentang topik bekerja dari rumah. Okey, pertama. Yang selepas itu mesyuarat dalam talian. Okey, dan seterusnya tentang transaksi pembayaran dalam talian. Banyak sekali dilakukan ketika PKP. Orang order dari food Panda, Grab Food, bayar secara dalam talian, dan ada juga peniaga yang berbuat perniagaan dalam talian ketika itu. Dan jadi di sini kita nak nasihatkan kepada rakan-rakan kita di penjawat awam ini tentang apabila mereka kerap melaksanakan transaksi pembayaran secara talian, apakah langkah-langkah waspada yang kita boleh nasihatkan kepada mereka? Okey, silakan. Tuan Diman tu. Ya. Saya boleh share di sini kalau kita berkenaan dengan transaksi online ni, especially online shopping ni, maklumat yang kita dapat dari Pos Malaysia semasa tempoh PKP, jumlah parcel
yang masuk ke Sarawak yang mereka handle sehari semasa PKP ni adalah 45,000 parcel sehari. Sebelum PKP jumlah dia dalam 20,000. So dia menaik 1-2 kali ganda lah. So memang banyak kegiatan pembelian online semasa tempoh PKP tempoh hari, dan ini juga sedikit menyebabkan apa panggil network strain lah kepada line telefon kita ya. Cuma nasihat saya dari segi transaksi online ni, seelok-eloknya kita gunakan satu kad debit khas lah untuk aktiviti online ni. Kita jangan guna apa orang kata akaun gaji atau saving. Kita kena sediakan satu akaun khas. Sekarang ni pun banyak dah, even kita ada digital bank macam BigPay yang kita boleh apply melalui online pun. So kita kena sediakan satu kad khas untuk kita untuk aktiviti online shopping untuk semua ni lah. Dan selain daripada itu kita juga boleh semak jelas sekarang ni banyak semasa tempoh PKP tempoh hari pun kita pun terima banyak aduan sebenarnya berkenaan dengan scam dan penipuan online, tapi tak semuanya di bawah bidang kuasa MCMC lah. Contohnya kalau penipuan pembelian barangan online sebenarnya di bawah KPDN HEP dan juga boleh disiasat oleh pihak polis lah. Untuk semakan akaun scammer atau nombor telefon scammer ni, kita actually boleh rujuk di laman sesawang JSJK, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, PDRM sebenarnya. Boleh cari di online lah, ccid.rmp.gov.my. Di situ kita boleh semak akaun-akaun yang telah di-verify oleh pihak berkuasa sebagai akaun scammers dan nombor telefon scammers. Dan dari segi tindakan proaktif MCMC, kita sememangnya dari masa ke semasa kita membuat aktiviti advokasi, contohnya Klik dengan Bijak, Save Internet Online, program program interaksi dengan jabatan dan juga sekolah-sekolah, di mana kita pergi ke sekolah-sekolah untuk memberi ceramah dan advokasi tentang penggunaan internet yang berhemah. Itu saja dari saya, Cik Wan. Okey, Nazir? Okey, terima kasih tuan-tuan. Kalau kita lihat penipuan macam scammer Tuan Diman tadi mesti berlaku. 2 hari lepas pun ada cikgu kena scammer. Di scammer dia bukan sikit-sikit, dia sampai 300,000. Itu kadang-kadang kita muskil kan, macam mana dia boleh terpengaruh dengan orang tersebut, dengan gaya lakonan, gaya suara, dengan ayat dia boleh terpengaruh di media sosial sehingga dia sanggup kena tipu sampai beratus ribu tersebut. Okey, kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan, KPDN HEP ada mengeluarkan panduan dalam menjalankan transaksi elektronik untuk pengguna. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tanggal lah ada pun buku panduan dalamnya ada flowchart cara-cara kita nak menjalankan pembelian atau transaksi melalui media internet lah. Okey. Jasmine, tuan-tuan dan puan mungkin boleh kenali website orang tadi, sumber pembelian FB ataupun Instagram. Kadang-kadang saya pun hari itu bukan tertipu lah, kita test saja lah. Kita kadang-kadang kita menarik dalam Instagram, contoh menariknya offer iPhone 11 offer 600. Jadi kita menarik nombor tu. Cek nombor telefon Indonesia. So kita tahu dah orang lain dah kalau nyengkah nombor telefon 03 kan 082. Okey. Jadi cuma memilih kalau boleh lah pilih cara bayaran tadi seboleh-bolehnya, mesti yang dipadah oleh Tuan Diman tadi sedia kad debit khas ataupun secara COD kata orang. Boleh COD. Order dulu, datang hantar bawa kita bayar. Lagi selamat lah. Sebab dan baru-baru ni lah dah berlaku kes dia beli iPhone juga. Dia beli iPhone datang daun drop. Ada pernah berlaku. Okey, buat perbandingan harga, spek barangan. Okey, kenali agensi seller in marketing.
Jangan mudah terpedaya, gunakan sambungan yang selamat. Yang paling penting tu lah, gunakan yang selamat, elak wifi umum. Mungkin betul lah Tuan Iman, kalau kita nak guna tu HTTP mesti ada S. Ada S lah untuk keselamatannya. Okey, ini punya tadi lah sambungan wifi tadi. Semak maklumat perbankan sentiasa sebelum dan selepas pembelian. Okey, yang seterusnya kena sentiasa log out. Okey, web selepas melakukan pembelian. Jangan dedahkan maklumat perbankan, identiti dan kepada untrusted web ataupun seller tersebut. Tiap serba ringkaslah saya punya jawapan tuan-tuan. Terima kasih Tuan Zul dan Tuan Ariman. Jadi selepas ini kita nak ada ulasan lah. Tapi sebelum itu, saya terima soalan daripada kita peserta kita. Saya baca, Tuan Zul, Tuan Ariman. Okay, Assalamualaikum para panelis. Saya nak bertanya dari aspek integriti. Untuk pegawai yang selesa bekerja di luar waktu pejabat, misalnya waktu malam, disebabkan tiada gangguan internet, keluarga dan sebagainya. Adakah beliau dianggap tidak berintegriti walaupun beliau menggantikan waktu bekerja sepenuhnya dan lebih lagi? Okey. Tuan Iman tu. Ya, bagi saya itu bergantung kepada polisi jabatan. Ada setengahnya memang pekerja ni dari unit yang bekerja, contohnya programmer ke apa, dia bergantung kepada internet untuk bekerja, dan dari segi outputnya dia memang dah fix, you kena code banyak ni, kena script banyak ni, so memang keperluan internet memang perlu ada. Cuma masalahnya bila masa tempoh PKP nak keluar rumah pun tak boleh. Masalahnya. So bila tempoh PKP yang yang dipermudahkan sikit tu, kita boleh keluar sikit tu, bolehlah kita pergi ke Starbucks ke di sini, macam yang Cik Zul kata tadi, kena amalkan penggunaan internet yang berhemah lah, dari segi penggunaan password dan username yang betul apa semua tu. Cuma nak kata integriti tak berintegriti ni, I think bergantung kepada polisi atau ketua jabatan tadilah. Saya cuma boleh mengulas dari segi perspektif teknologi dan penggunaan internet. Mungkin Cik Zul boleh huraikan lagi. Okey, untuk soalan dia tadi, dia akan jadi isu macam ni. Okey. Katakan kalau PKP lainlah cerita. Sekarang ni bukan PKP. Okey, bukan PKP dan kita turun macam biasa di pejabat. Okay. So apa dia buat di waktu pejabat tu? Daripada jam 8 pagi sehingga 5 petang. Apa dia buat? Okey. Kalau dia mesyuarat, katakan contohlah, dia orang penting jabatan, tak apalah. Pagi dia mesyuarat, tengah hari tak sempat makan tengah hari mesyuarat juga, petang mesyuarat, itu lain isu. Okay. Yang ni isunya kalau 8 hingga 5 petang dia tak buat apa, tapi malam dia baru dia buat kerja. Itu jadi isu lain lah. Dan kita takut khawatir sekarang ni, okay, dia siang dia tak nak buat kerja, dia buat kerja malam untuk membolehkan dia menuntut overtime. Ada isu tersebut. Dia tak balik pukul 5 petang, dia sambung di office, dia kata dengan bos, saya nak buat kerja bos. Okay, buat overtime tu, kerja perlu siap. Okay. Walhal waktu ya tadi sehingga pukul 8 malam, dia main PUBG. Contohlah, kita bagi contoh main PUBG. Dan semangat. Kan kerajaan beri internet free nak 1 gig ya. Okay, hanya main PUBG. So itu akan menjadi isu integriti lah. Lebih lagi, nyesik mula kerja, sengaja nak claim OT tadi, dan OT tersebut mungkin akan boleh jadi post claim lah. Itu pandangan saya lah dari segi sudut integriti, dan kalau lebih lagi pada undang-undang lah, especially post claim tadi. Okey, terima kasih Tuan Zul. Ada soalan tambahan ni. Ini lebih kepada mun orang Sarawak madah apa nama nyelok hak lah. Soalan terakhir tu. Soalan tambahan. Soalannya berbunyi, adakah semua staf melibatkan diri
dalam mesyuarat yang dikendalikan secara maya, walaupun mempunyai capaian internet yang stabil. Tadi kita ada sedikit mengulaskan tentang perkara ini tadi. Internet semua bagus, tapi mukanya si appear dekat skrin Ditutup. saja. So jadi ada dipersoalkan, adakah semua staf ini melibatkan diri dalam mesyuarat, aktif dalam mesyuarat, dan yang ada internet yang stabil. So apa ulasan Tuan Zul dengan Tuan Nariman? Saya dulu Tuan di mana? Sila. Tenaga. Biasa sekarang kalau peringkat PKP memang kita akan hadkan meeting. Dah ada arahan si boleh lebih 2 jam lah. Sebab kita tak mau madah orang sawak madah bergelumuk lama gila nak. Okey. Jadi dari segi tadi kalau kita lihatlah, saya nak sentuh sekejap. Dari segi faktor pengurusan integriti, kesan kelemahan individu, yang kita dapat anggap kurang penghayatan. Kurang penghayatan ni adalah orang tengah meeting maya, nya tutup audio, nya tutupnya, nya malah kerja lain. Okey, lemah etika kerja, tamak ataupun tekanan hidup. Okey, kalau kita lihat daripada segi sistem dan prosedur, kurang ketulusan, kelemahan sistem dan prosedur, kurang penguasaan undang-undang, dan mungkin dalam tadi dia mau sampai tahap bos tadi 15 minit tadi dia kena beri idea. 15 minit untuk pastikannya participate. Okey, dari segi struktur dan institusi yang mana struktur tidak kemas dan kurang fokus, kurang koordinasi, segi budaya, takut membuat laporan, sikap yang tidak ambil peduli, itu yang dari segi kemusuhan integriti sikap tidak ambil peduli, orang meeting maya nyasik duli, okey, angguk dan ampuh, okey, dan dari segi kepimpinan kurang bertauladan, arahan melanggar prosedur dan peraturan dan sebagainya. Inilah kalau kita lihatlah dari segi maya. Kalau saya sendiri, kalau saya chair mesyuarat di alam maya, saya akan minta feedback dalam tiap 15 minit lah. Terus dia recap. Okey, tanya dia apa putusan awal pagi tadi daripada Dr. Rashidah, apa putusannya. Dan saya suka dengan ayat Dr. Rashidah pagi tadi, dua panel idea-idea dikawinkan. Mungkin kita mintanya macamnya lah. Desmin kalau nya dapat menjawab, Desminnya beri tumpuan lah kepada mesyuarat. Tapi kalau nya tidur, mesti tahu lah. Urusi madah, okey esok kita akan cuti peristiwa, nya si dengar, nya si tahu dan sebagainya lah. Itu pandangan saya Tuan Wan lah. Terima kasih. Tuan Nariman. Bagi saya, pengerusi mesyuarat itu memainkan peranan yang penting lah untuk melibatkan penyertaan daripada semua ahli mesyuarat. Pengerusi mesyuarat ni dia kena pandai apa orang kata to keep the meeting interaktif. Bukan kita nak ngecek staff apa, itulah yang pentingnya. Yang bila saya kata tadi visual wajah yang kena nampak penting. Jangan duduk je. Kena lebih interaktif lah kita bila kita bermesyuarat di alam maya ni. Kita go around the table dalam alam maya lah. Kerana itu kena lebih lagi lah bila kita bermesyuarat di alam maya. And then dari segi jumlah ahli mesyuarat tu, kalau orang dah ramai gila mesyuarat pun not that productive lah. Kalau kita boleh bermesyuarat mengikut unit atau unit-unit kecil, I think lebih berkesan lah dari segi sumbangan mereka dalam mesyuarat tu, lebih interaktif lah. Contohnya kalau kita bermesyuarat satu jabatan 40-50 orang kan ni, susah nak kontrol that kind of setting lah. So bagi saya yang lebih produktif, yang lebih efisien ialah mesyuarat yang di skala kecil lah, mengikut unit. Itu saja ucapan saya. Alright, kita ada soalan daripada penonton kita ni, Tuan Nariman, Tuan Zul. Dia bertanya tentang, kita tahu sekarang ini WhatsApp adalah medium antara yang terpantas untuk kita dapat feedback daripada resipien kita lah.
So jadi di sini dia bertanya tentang how do we handle those do not reply to WhatsApp when currently this is the fastest application to get responses from staff. So jadi dia tanya tentang macam mana kita nak mengendalikan orang yang tak nak jawab WhatsApp ni. Sedangkan ini adalah ketika kita bekerja dari rumah, ketika kita melaksanakan PKP ini WhatsApp merupakan aplikasi komunikasi yang terpantas untuk kita dapatkan respon. So, apa komen Tuan Zul dengan Tuan Aliman tentang perkara ini? Macam mana nak handle orang macam ni? Cik Zul boleh Okey. Apa kata Tuan Liman tadi, kalau saya cakap dari segi enforcement lah, ketua jabatan tu sendiri, bos lah. It mean memang ada certain, bukan semua lah. Apabila pegawai tadi dalam WhatsApp group pun kita tak tahu kasih baca kan. Walaupun tanda 2 hijau dah sin dah. Biru. Biru dua blue tick. Okey, double blue tick dia. Dah ada. Walaupun kita tahu lah sama ada nyebaca kasih arahan dan pertama sekali ada juga yang orang lama-lama lah, orang otai memang nyesik dapat menaip lah, nyesik mandi naip WhatsApp. Hanya pakai voice saja. Okey, Roger faham. Tu okey lah, tapi yang jenis tu memang pakai voice pun mesti jawab. Mungkin ketua jabatan sendirilah, mungkin dia boleh peringatkan macam ni lah, bagi arahan lah kepada siapa yang mesti menjawab WhatsApp apa mungkin tadi tindakan apa amaran, sebab kita orang tadi nyesi jawab tapi dia faham apa arahan dalam nak. Katakan ada perjumpaan 2:30 petang, before 2:30-nya dah ada dah. So mungkin isu ya si menjadi isu gila lah bagi saya lah, sebab dia nangga ajak WhatsApp tapi arahannya patuhi. Katakan ada perjumpaan 2:30, 2 sukunya dah ada terpacak dekat bilik mesyuarat dan sebagainya. Mungkin dialah, mungkin boleh budi bicara daripada ketua jabatan lah, beri nasihatnya. Padahal benda tu si boleh pula kita dituduh si integriti dan sebagainya. Mungkin dia boleh memberi keinsafan kepadanya lah. Okay, itu saja tuan-tuan. Alright, terima kasih Tuan Zul. Tuan Aliman ada tambahan? Saya nak apa yang Cik Zul kata tadi tu, yang blue tick apa tadi tu, even sekarang pun yang boleh privacy. Aplikasi WhatsApp ni, kalau blue tick tu pun ada trik dia sekarang ni untuk kita elakkan daripada boleh tutup. Betul. So I think ketua jabatan pun perlu keep abreast with the teknologi jugalah, sebab yalah teknologi makin hari makin pantas, it's a dynamic. Jadi kita pun kena keep abreast with the teknologi lah. Even the trick yang saya maklumkan tadi pun kita kena ambil tahu lah. Maksudnya kita ketua jabatan kena ambil tahu this kind of trend and technologies lah. And mungkin juga untuk mereka yang jarang menjawab WhatsApp ini, yang banyak alasan semua ni, mungkin kita boleh juga gunakan buddy system atau work in a team lah. Contohnya in a pair atau in a group of 3 lah. Bukan nak kalau yang seorang tu tak menjawab, yang lain tu mungkinlah akan timbul rasa bersalah dia lah dengan team member dia nanti bila dia tak bekerja sebagai sebuah pasukan. And also from time to time, I think ketua jabatan ialah perlu menilai every now and then, perlu menilai lah keberkesanan penggunaan teknologi mereka tadi tu. Dan keep reminding staff jugalah. Terima kasih, John. Okay, terima kasih Tuan Zul. Jadi kita lihat bahawa 3 topik kita pada hari ini: bekerja dari rumah, mesyuarat dalam talian, transaksi pembayaran dalam talian, kita telah kupaskan, kita telah dijawab oleh ahli panel di dalam menilai, mengukur integriti dalam dunia digital untuk aktiviti-aktiviti tersebut. So jadi kita tutup soalan daripada audiens sekarang ini, dan setelah melihat kupasan oleh ahli panel tadi, saya memberi dalam masa 2 hingga 3 minit seorang ahli panel untuk
untuk wrap up topik kita pada hari ini, integriti dalam dunia digital. Okay, dalam 2 minit ke 3 minit, Tuan Zul dulu. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ini merupakan dunia semua digital. Okay, sampai pergi minum pun kedai kopi ke, Starbucks ke, restoran kita nanggan ngembak macam iPad kan, tiada lagi main tulis kertas. Sebab tulis kertas macam kedai mamak, tulis kertas pun salah order juga. Okay. Apa dah lagi si tulis kertas dengan teknologi yang pakai iPad, order minum apa kita, ice lemon tea dan sebagainya. Semoga benda yang tadi dimanfaatkan dan jangan disalahgunalah. Salah guna untuk kepentingan lain lah. Ya tadi kepentingan lain secara Muhammad dah jadi scammer dan sebagainya lah. Dan banyak kes-kes lah saya nak nasihat, banyak kes-kes beware semualah. Pinjam akaun tu. Pinjam akaun tu dan sebagainya. Akaun tadi digunakan untuk nipu orang lain dan sebagainya. So banyak kes, benda-benda kes macam ni. So kita kena aware lah diri sendiri. Dan dari segi integriti dia simple je, segi integriti tu. Sebab seperti mana yang saya sebut tadi, integriti tu hanya luas lah. Luas. Yang penting kita kena Muhammadah tadi jujur, amanah, apabila diberi kerja tadi menjalankan tugas dengan baik, dengan tertib dan sebagainya untuk menjadi kita tu sebagai seorang yang berintegriti tinggi. Dan insya-Allah merupakan satu Muhammadah tadi visi negeri Sarawak, negeri Sarawak, negeri maju berintegriti tinggi, okay, pada tahun 2030 insya-Allah. Itu saja tuan-tuan. Terima kasih. Tuan Adiman, kita dengar. Terima kasih, Wan. Seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, integriti ni bukanlah orang kata satu skill. Ianya adalah bukan satu traits individu itu sendiri. Cuma over time nilai integriti ni bolehlah kita bentuk melalui pelbagai inisiatif yang saya masukkan tadi. Contohnya pengawasan daripada ketua jabatan yang lebih kerap dan juga dari segi penubuhan unit integriti dan sebagainya. I think ketua jabatan memainkan peranan penting. They need to keep abreast with the technology, up to date with the technology, keep learning of new technology lah untuk terutamanya untuk aplikasi yang berkaitan dengan remote workspace lah. Dari segi keperluan IT atau teknologi readiness, I think jabatan perlu berani ke depan lah untuk invest dalam new teknologi ni, because this is the way of the future lah. Nak tak nak di masa hadapan work from home could be the new norm untuk pekerja kita, bukan saja pekerja sektor swasta, mungkin sektor awam pun mungkin akan menjadi satu option di masa hadapan. Itu saja dari saya, Cik Wan. Terima kasih ahli panel kita Tuan Adiman Azim dan Tuan Zulkhairi Zadil di atas kupasan kepada 3 topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum mengakhiri Hari Integriti Pustaka, ianya bukan berakhir pada jam 11.30. Tetapi Hari Integriti ini adalah hari-hari adalah Hari Integriti. Hari Integriti. Yes. Dan sebelum mengakhiri Hari Integriti kita pada pagi ini, saya nak berkongsi, ada iklan sikit. Sekejap ya, saya nak share screen. Saya hendak menjemput kawan-kawan semua dan rakan-rakan semua yang menonton. Ada free online forum. Boleh lihat semua Boleh. Breaking the Change of Corruption. ABMS, Anti-Bribery Management System for Economic Sustainability, 13 Ogos 2020, Thursday 10.30 hingga 12.15. Tengah hari. Panelis hebat-hebat. So, ambil ruang
untuk menyertai free online forum pada 13 Ogos 2020 berkenaan dengan Breaking the Chain of Corruption ABMS, Anti-Bribery Management System for Economic Sustainability. So kita lihat ahli panelnya adalah Tan Sri Abu Qasim Muhammad daripada Governance, Integrity and Tuan Zul ingat tak? Apa? ACC. Governance, Integrity, Anti-Corruption Center. Yes. Pusat Integriti dan Anti Rasuah. Yes. Okey, ahli panel yang hebat-hebat, Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali daripada SIRIM, Datuk Lee Kim Miao, Top Glove, Puan Nur Afizah Saim daripada IOIM, Institut Integriti Malaysia, dan Encik Muhammad Azanuddin Saleh daripada SIRIM. Alright, jointly organised by Institut Integriti Malaysia dan SIRIM via Zoom and Facebook Live. So, ambil peluang, set masa, masukkan dalam schedule masing-masing untuk free online forum pada 13 Ogos 2020, 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Jadi, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rashidah Hajibul Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif, di atas masa yang telah diluangkan bersama kita dalam Hari Integriti Pustaka Negeri Sarawak, Tuan Adiman Azim daripada SKMM Wilayah Sarawak, Tuan Zul dari Unit Integriti dan Ombudsman Negeri ataupun Union, dan rakan-rakan saya di Pustaka Negeri Sarawak yang kerap membantu dan sentiasa membantu dalam menjayakan aktiviti yang kita adakan secara maya, dan stay for daripada 10 o'clock sehingga 11.30 pagi ini. Kita jaga kita mesti menang. Stay safe everyone. Stay at home if possible. Together we break the change. Dr. Rashidah, you have anything to add? Ada. Okay. Alright. Plus 11.30 tengah hari. Terima kasih semua dan selamat Hari Integriti. Amalkan hari-hari integriti. Terima kasih. Terima kasih kembali.